pembentukan dia due to the source of disturbance. Tapi standing wave, pembentukan dia due to this one, point B. Okay. Stationary wave is formed when two wave with the same speed, same frequency, same amplitude that are travelling in opposite direction and superpose. Maksud superpose ni adalah bertembung. Okay. Maksudnya kalau ada dua wave yang sama speed, sama frekuensi, sama amplitude, diorang ni bertembung, so dia akan menghasilkan stationary wave. So that is how stationary wave tu dilahirkan. Okay, itu hasil pertembungan ataupun hasil pelanggaran di antara dua wave. Dua wave tu apa? Dua wave tu adalah dua progressive wave yang berbeza. Okay, so maksudnya progressive wave yang pertama tu mesti kena ada same speed, same frequency dengan same amplitude dengan progressive wave yang kedua, yang maksudnya dia bertembung tu. So contoh dalam gambar ni kan, okay, progressive wave yang pertama yang ini. Ni progressive wave yang pertama. Okay, kalau tengok direction yang diberi, wave tersebut travel ke kanan. Okay, so bila dia ke kanan, dari segi equation progressive wave tu, dia plus ke minus? Minus. Yes, excellent. Okay, so maksudnya equation untuk wave yang pertama ni adalah A sin omega t minus kx. Okay, sebab dia travel ke kanan. Okay, so lepas tu lagi satu wave datang daripada sini. Nah ini. Okay, this direction. Okay, so maksudnya dia travel ke kiri. So dari segi equation dia adalah, ni adalah progressive wave kedua A sin omega t kiri kan, plus kx. Itu dari segi equation dia. Okay, over a certain period of time. Okay, diorang ni kan travel kan. And then at this point, maybe diorang ni bertembung. Okay, so bila diorang ni bertembung, dia akan menghasilkan stationary wave. Dan bentuk stationary wave adalah macam dekat bawah ni. Okay, so contoh yang ini adalah gelombang yang pertama tadi. Okay, ni gelombang yang pertama. Okay, and then this one gelombang yang kedua. Okay, kita ambil satu line je lah. Dia banyak-banyak line kan. Saya ambil satu line je. Okay, so basically itu adalah pattern stationary wave yang awak dah pernah buat eksperimen menggunakan benang, and then awak nampak dalam video demonstration tu benang tu macam ada loop-loop banyak tu. Okay, itu adalah pattern stationary wave. So maksudnya macam ni lah terhasil stationary wave bila awak ada dua progressive wave yang sama frekuensi, sama amplitude, sama speed bertembung, so dia akan menghasilkan stationary wave, this one. Okay. Okay, apa equation untuk stationary wave pula? Okay, so ni adalah dia punya derivation. Okay, by considering the wave function of two progressive wave. Okay, so contoh wave yang pertama saya ada yang ini tadi. Okay, iaitu minus. Wave yang kedua yang ini plus. Okay, satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri dan diorang ni bertembung. Okay, dengan menggunakan konsep principle of superposition. Okay, so diorang ni bertembung. Superposition kan konsep dia maksudnya pertembungan di antara dua wave kan. So diorang ni bertembung. So bila diorang ni bertembung, displacement yang terhasil mestilah hasil tambah daripada displacement wave yang pertama dan displacement wave yang kedua. Yang macam kita belajar constructive interference semua tu. Okay. So maksudnya dari segi equation nak cari displacement untuk stationary wave, kita perlu tambahlah equation yang pertama tambah equation yang kedua. Okay, so jadilah equation dia macam ni. Okay. So, bila awak tambah, okay, yang ini dia menggunakan identity mathematics. Okay, so bila identity mathematics, dia macam ni lah dari segi general equation dia. Tapi sekarang, alpha kita ada omega t, beta kita ada kx. So maksudnya awak kembangkanlah ikut kita punya identity. Okay, so nanti dia akan jadi equation macam ni. So bila awak kembangkan and then cancel mana yang boleh cancel. So contoh cos omega t sin kx ni boleh tolak dengan sini, dia dapat kosong kan, dia cancel each other. So yang tinggal adalah equation yang ini. Y is equal to 2A sin omega t cos kx. Okay, so untuk cantikkan equation ni, dia jadikan 2A tu kepada A besar terus. So jadilah equation yang ni. Okay, sebelum ni equation kita Y is equal to A sin omega t plus minus kx kan untuk progressive. Okay, tapi masa derivation ni, A besar daripada progressive ni dia tukar kepada A kecil kalau perasan kat sini. Okay, so maksud sekarang ni untuk subtopik stationary wave, A kecil adalah bersamaan dengan amplitude untuk awak punya progressive wave. Yang bawah ni dia cakap.
Okay, sebab apa? Sebab dia nak guna A besar tu untuk sebagai awak punya amplitude stationary wave yang terhasil daripada pertembungan tersebut lah. Okay, so maksudnya dari segi comparison, bila kita compare ni dengan ni, okay, kita dapati bahawa A besar adalah bersamaan dengan 2A kecil. So maksudnya stationary wave punya amplitude is equal to 2 darab progressive wave punya amplitude. Okay, jelas tak setakat tu? Okay ke? Jelas. Okay kan? Alright. So lepas tu, for your information, under stationary wave, kita akan deal with 3 types of amplitude. Okay, the first amplitude awak dah tahu iaitu A kecil tadi, iaitu amplitude of progressive wave yang bertembung tadi. And then yang kedua adalah amplitude of stationary wave. Okay, dia punya simbol adalah capital A. Alright, and then you know that capital A tadi kita dah buat comparison, dia sama dengan 2A. So yang ketiga adalah amplitude at any point along your stationary wave, ataupun dipanggil kat sini amplitude of simple harmonic motion of particle in the medium. Ataupun contoh dalam soalan kan awak ada contohnya, saya lukis sekejap. Kita ada stationary wave. Okay, ini contoh stationary wave awak lah. Okay, so contoh paksi yang biasa kita akan guna adalah paksi X. Kat sini X, kat sini Y. Ingat, X adalah distance tau. X adalah distance, Y adalah displacement, simbol dia. So tu you kena tahu perbezaan diorang ni. Okay, X dengan Y tu you kena tahu, Y adalah displacement, X adalah simbol untuk distance. Okay, alright. So contoh soalan tanya, at X is equal to 5 cm, contoh distance dia 5 cm, contoh dekat sini. Okay, berapakah amplitude of a particle at that point? So maksudnya apa yang dia nak? Dia nak awak cari, contoh awak extrapolate kat sini kan. So amplitude yang dia nak dekat sini lah basically. Dekat sini ni value dia berapa? Contoh macam tu, at X is equal to 5 cm, contoh. Okay, so equation yang awak perlu guna untuk situation macam ni adalah equation yang ini. Okay, ataupun equation yang ini. So dua-dua equation ni boleh guna. Okay, so basically kalau dalam soalan awak tengok ayat dia, what is the amplitude of this particle at any point ataupun at a certain point dekat dalam awak punya stationary wave, ataupun ni keyword dia yang saya dah tuliskan ni. Okay, so you boleh guna equation of amplitude yang ketiga ni lah. Okay, yang point nombor 3 ni, iaitu A 2A cos kx ataupun A cos kx. So if dalam question dia bagi awak information berkenaan dengan amplitude of progressive wave, awak maksudnya kena guna equation yang pertama ni lah. Okay, tapi kalau question bagi awak value berkenaan dengan amplitude of the stationary wave, iaitu capital A, so meaning that you need to use the second equation. Alright, so dua-dua equation ni boleh guna. Dia akan bagi awak jawapan yang sama lah. Okay, so, jelas tak syarat tu? Okay tak? Okey cikgu. Okay kan? Okay, so ingat kita ada 3 jenis amplitude. Satu A kecil, yang kedua A besar, yang ketiga amplitude ataupun displacement at any point throughout your stationary wave. So this is the equation that you need to use. Alright? Okay, so settle yang tu. Lepas tu, okay, yang ini dia nak bagi tahu awak formation of your stationary wave lah. Okay, untuk pengetahuan awak, kebiasaannya stationary wave untuk syllabus kita dia akan start macam ni. Okay, maksudnya dia start dekat amplitude. Saya tak pernah nampak lagi wave yang start dekat kosong macam ni. Okay, sebab apa? Sebab condition yang kita guna kejap lagi, nanti saya akan tunjuk derivation dia, menyebabkan kita untuk ada amplitude masa kita punya starting point kita macam ni lah. Okay, biasanya stationary wave awak kalau kena lukis lah nanti, lukis yang macam ni. Okay, maksudnya you start at amplitude. Saya tak pernah tengok lagi dia start dekat kosong setakat ni. Okay, sebab mungkin dia bukan dalam syllabus kita kot. Okay, so apa yang perlu tahu kat sini, ini adalah bentuk stationary wave kan. Okay, yang atas tu, bahagian atas ni siapa ingat kita panggil dia apa? Node ke antinode? Atas. Antinode. Yes, good. Antinode. Okay, ataupun dari segi simbol dia adalah A besar. Okay, A besar. Okay, lepas tu kita akan panggil antinode yang pertama ni, yang ini sebagai antinode pertama, yang ini kita akan panggil dia sebagai antinode kedua, yang ini antinode ketiga, yang ini antinode keempat dan seterusnya lah kalau ada. Okay, so lepas tu point intersection diorang, okay, kat sini, okay, dekat equilibrium point ni, kat sini. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai node. Okay, ini kita panggil dia sebagai N, simbol dia. So maksudnya itu adalah N pertama kita.
Ini adalah N kedua kita. Sorry kalau bising sikit. Ada buat kerja-kerja pembaikan kat sini. Ini adalah N yang ketiga. Okay. Itu dia. So itu yang saya nak awak faham lah. Okay, so contoh kalau dia minta awak where is the first 3 antinode happen. So maksudnya awak kena cari dekat mana 3 antinode pertama berlaku. Biasa soalan macam tu lah. Okay. Alright. So lepas tu antaranya benda yang perlu awak tahu juga adalah contoh awak nampak graf ni start dekat amplitude kan. Okay, kat sini start amplitude. So one complete cycle dia maksudnya dekat sini lah. Ni satu complete cycle kan. So maksudnya di end pun dekat amplitude. So maksudnya dekat bawah ni dia akan bagi awak information berkenaan dengan lambda lah, wavelength. Dengan syarat paksi kita paksi X. Okay. So kalau paksi kita paksi T, dekat situ dia akan bagi kita apa? Tapi ingat, one complete cycle, kalau paksi T, dia akan bagi kita information. Yes, period dekat sini. Okay. So you kena hati-hati lah. Alright. So kat situ dia bagi kat bawah tu dia ada cakap lah. Okay, nodes simbol dia adalah N besar, antinode simbol dia adalah A. Okay, and node adalah point of zero displacement. Sebab apa? Sebab dekat di tengah-tengah ni kan zero displacement. Antinode adalah maximum displacement kita, macam biasa dah tahu. Okay, so lepas tu dia cakap kat sini the distance between two successive antinodes and node. Okay, so maksudnya dia nak suruh awak cari apakah distance di antara antinode dengan antinode sebelah dia ataupun distance di antara node dengan node sebelah dia. Successive ni maksudnya bersebelahan di antara satu sama lain. Contoh antinode pertama dengan antinode kedua, antinode ketiga dengan keempat. Dia bukan antinode keenam dengan antinode keempat. Bukan, dia tak ada lompat. Okay, dia maksudnya antinode yang bersebelahan di antara satu sama lain lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, contoh di distance di antara antinode kedua dan antinode pertama. So kalau tengok distance dia dekat sini lambda per 2 untuk antinode kedua. So antinode pertama kosong. So awak rasa distance di antara sini dengan sini berapa? Rasanya lambda per 2 lah kan? Betul tak? Ya cikgu. Lambda per 2 lah. So lambda per 2 tolak kosong kan? Contohlah kita nak cari distance di antara diorang. So dapatlah lambda per 2. So sebab tu dekat sini dia cakap lambda per 2. Okay, contoh kalau kita nak cari distance between two successive node. Okay, so contoh saya nak ambil node yang ini dengan node yang kedua, 3 dengan 2. Okay, so maksudnya saya kena kira distance di antara sini dengan sini. Okay, so maksudnya 5/4 pi. Okay, minus lah dengan 3/4 pi. Okay, so nanti awak akan dapat, salah ni 4. Okay, so nanti awak akan dapat 2 pi per 4. So sama juga dengan lambda per 2 lah. Okay. So sebab tu dekat sini bila awak distance di antara dua successive node ataupun dua successive antinodes adalah bersamaan dengan lambda over 2. Okay. So kalau soalan minta pula lagi satu. Okay, distance di antara two successive antinode. Okay, so maksudnya apa yang dia cakap kat situ adalah distance di antara, lari kat dia. Contoh successive. So maksudnya dia nak node yang ini dengan node yang ini. Antinode yang ini. Maksudnya node dan antinode yang paling dekat di antara satu sama lain. Yang bersebelahan di antara satu sama lain. So senanglah kan. So kalau tengok kat sini pun distance dia adalah yang ini. Okay, iaitu sebanyak lambda per 4 minus dengan kosong kan. So maksudnya dapatlah lambda per 4. So sebab tu dalam table tu dia kata distance di antara two successive antinode dan nodes adalah lambda per 4. So you boleh buat pengiraan daripada situ. Okay. So jelas tak setakat ni? Okay ke? Jelas cikgu. Okay, good. Alright. So yang ini adalah the differences between progressive and stationary wave. Okay. Untuk progressive wave, kita nampak wave profile dia tu move, bergerak ke kiri dan kanan. Okay. Tapi untuk stationary wave, the wave profile itu seolah-olah tidak bergerak. Okay, maksudnya dia nampak macam stagnant at a certain place je. Dia tak bergerak ke kiri ke kanan. Okay, itu perbezaan utama. Lepas tu, all particle vibrate with the same amplitude. Okay, kalau untuk stationary wave, particle between two adjacent node vibrate with different amplitude. Okay. So contoh, all particle vibrate at the same amplitude ni adalah particle awak dalam progressive wave. Okay, progressive wave contoh kita guna ombak, guna air, medium air. So maksudnya partikel dalam air tu okay, vibrate at the same amplitude. Tapi untuk stationary wave,
particle untuk stationary wave for two adjacent nodes vibrate with different amplitude. Maksudnya particle tu dia vibrate at a different amplitude lah, instead of the same amplitude macam progressive wave. Neighboring particle vibrate with different phase. Okay, so contoh particle apa ini masukkan dengan same phase tu adalah kat sini phase pertama, sini phase kedua. Okay, so maksudnya particle kat sini dua adalah same phase. So particle yang phase yang sama biasanya dia akan ada same amplitude dia punya vibration. Tapi contoh particle satu kat sini, satu dekat sini, okay, diorang ni adalah different phase. Okay, so bila different phase, okay, dia akan vibrate with a different maksudnya dia akan ada different phase lah. Okay, alright. So particle between two adjacent nodes vibrate in phase. Okay, itu perbezaan dia lah. And then all particle is vibrate untuk progressive wave. Okay, tapi untuk stationary wave pun vibrate juga. Cuma untuk stationary wave, partikel yang dekat node, bahagian nodes, dia tidak bergerak langsung. Okay, maksudnya dekat pertembungan tadi tu lah. Okay, tapi dekat bahagian antinode ataupun at other part, partikel dia still vibrate. Cuma dekat bahagian node ni saja dia tidak vibrate. Okay, and then progressive wave is produced due to the source of disturbance lah. Tapi stationary wave is produced due to the superposition ataupun the superimpose ataupun the pertembungan, okay, di antara two wave that are moving in opposite wave, in opposite direction. Okay, ingat two wave ni adalah progressive wave. Okay, two wave ni adalah dua progressive wave yang bertembung. Lepas tu progressive wave oleh kerana dia ada wave profile, so dia ada vibration dari segi partikel dia, and then partikel tu boleh transfer energy daripada satu partikel ke partikel yang lain. So maksudnya dia boleh transfer energy. Okay, tapi dalam stationary wave tadi ada bahagian partikel yang tidak bergerak kan, contoh dekat node. Okay, so meaning that awak punya energy tu tak akan mampu untuk lompat ke tempat-tempat lain. So that's why untuk stationary wave, okay, dia tidak mampu untuk transmit energy. Macam itulah basically. Okay, that are the differences between progressive dan stationary wave yang mungkin akan ditanya malam ni. Okay, UPS. Alright. So I think that's all the differences. Okay. Alright. So sekejap saya tengok tutorial. Okay, boleh masuk tak Okay, boleh masuk je. Sekejap saya tengok boleh masuk tak sebelum saya masukkan lagi jauh. Okay, maksudnya boleh masuk. Okay, so kita tengok ada soalan tak sebelum kita try buat question. Okay ke? Okay, cikgu. Okay. Okay, kita try buat question sikit. Okay, when you have two harmonic wave represented by the equation below, y1 and y2, and x are in centimeter and t are in second. Okay, so write the expression for a new wave when both wave are superimposed. Okay, yang ini dia ada dua method. Satu method adalah dengan cara awak buat derivation macam yang saya dah buat tadi, yang dalam ni. Maksudnya yang ni, step daripada sini sampai sini. Okay, ini method pertama. So maksudnya you letakkan dulu equation dia. Okay, and then bila dah letak equation progressive wave tu, okay, lepas tu you gunakan mathematic identity. So maksudnya you kembangkan dia jadi macam ni. Okay, bila dah guna mathematic identity and then you cancel mana boleh cancel, so jadi dah ada simple macam ni. Okay, itu method pertama. Jauh sikit lah jalan dia. Okay, method yang kedua senang sikit, iaitu dengan cara awak ingat general equation yang ni. Okay, so contoh general equation dia adalah y is equal to a cos kx sin omega t. Okay, so sekarang ni benda yang kita perlu cari untuk kita lengkapkan equation general kita ni supaya dia boleh jadi satu equation penuh adalah, contohnya kita perlukan value A, kita perlukan value K, kita perlukan value omega. Okay, so you rasa value-value tersebut boleh tak kita dapat daripada sini? Rasanya boleh ke tak? Yes, boleh sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab kat sini, ini dari segi comparison y in a function of x and t. Okay, ini adalah equation untuk progressive wave tau kalau perasan. Okay, kalau dia ada plus, dia ada minus ni, confirm dia adalah equation progressive wave. Stationary wave bila dia ada cos kat depan, itu stationary wave. Okay, so bila kita comparekan, ingat untuk stationary wave, amplitude untuk progressive wave tadi kita guna A kecil kan. So ini adalah A kecil sin omega t plus minus kx. Okay, so maksudnya sekarang ni yang depan ni adalah awak punya A kecil. So A kecil awak bersamaan dengan 5 cm. Okay, lepas tu
depan T adalah omega. Okay, bila depan T dia adalah omega. So maksudnya yang semua bahagian T depan ni adalah omega awak. Okay, so maksudnya U omega will be equal to pi. And then semua yang depan X adalah you punya value K. So ini adalah value K awak, ni adalah value K awak. Okay, so maksudnya K is equal to 2 pi. Senang je. Okay, so bila dah ada value-value ni, you just masukkan je dalam ni. Y, okay, ingat A besar tadi equation dia apa? Kalau kita nak relatekan dengan A kecil. Tapi ingat. A, capital A. Yes. Yes, excellent. Capital A is equal to 2 A, lower form of A. Macam ni. Okay. So maksudnya 2 darab dengan 5 dapatlah amplitude besar tu. Okay, so 10 cm. Alright. Okay. So maksudnya amplitude awak 10 kat sini. Okay. Cos K kita dah ada dekat atas iaitu 2 pi X. Okay. Sin omega pun dah ada dekat atas iaitu pi T. Siap dah. Okay, macam tu je. Okay, tapi andai katalah, tapi saya tak rasa lupa sebab benda ni akan ada dalam akan ada dalam formula sheet. Okay, so you kena ingat je macam tu. Tapi kalau lupalah, okay, kalau lupa awak gunalah teknik derivation. Awak kena tahu bahawa konsep stationary wave adalah hasil guna principle of superposition, iaitu hasil tambah di antara wave pertama dengan wave kedua, barulah terhasilnya stationary wave kan. So maksudnya dia menggunakan konsep superposition. So konsep superposition adalah the displacement of the wave that is produced is equal to the sum of individual wave. Kalau awak tengok definition superposition, so maksudnya dia kena tambahlah displacement wave pertama tambah displacement wave yang kedua. So panjang sikit lah sebab dia melibatkan mathematic identity ni. Okay, so ditambah-tambah, you akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so settle yang tu. Dapat kan jawapan yang sama? Okay, first. Alright. Okay, so kita bergerak ke seterusnya. Jauh pula. Ke seterusnya. Okay, dia minta kita cari wavelength dan frequency. Dia minta kita cari wavelength dan frequency. Senang tak nak cari? Senang kan? Wavelength ada dekat mana? Tapi ingat, wavelength ada dekat mana? Kita ada value. Yes, excellent. Kita ada value K kan? So K is equal to, ni general formula untuk K, jangan lupa. Okay. Yang ni saya tak ingat dia ada tak dalam formula sheet. So you can check. Okay. Ada tak dalam formula sheet yang saya dah pernah bagi tu. Kalau tak ada, so maksudnya you kena ingat lah. So kita dah boleh cari lah lambda. So lambda is equal to 2 pi over K. Okay, so 2 pi. K tadi kita dah ada value dia iaitu 2 pi. Okay, so sama dengan, so lambda is equal to 1 cm. Settle. Okay, and then frequency kita boleh cari daripada mana? Daripada mana? Omega. Yes, omega is equal to 2 pi f kan? So f is equal to omega over 2 pi. So your omega just now is pi. Okay, kalau kita buat comparison ni, pi. Okay, so pi over 2 pi. So dapat berapa? 0.5 lah kan? Pi cancel 1/2, 0.5 Hz. Okay, settle. Senang je. Alright, so chapter ni senang sebenarnya. Okay, yang peningkan awak adalah derivation. Tu je. Alright. So any question? Okay ke? Okay kan? Okay lagi kan? Okay. So yang ini dia agak susah sikit. Yang ni saya ada share dekat awak punya group. Kalau awak tengok lah. Okay. Boleh tengok. Kena tengok. Sebab kat yang ini nota tambahan tau. So maksudnya you kena tambah dalam nota awak. So siapa ada printer bolehlah print out sikit. Okay. Siapa yang tak ada printer mungkin boleh jot down sikit lah kat mana-mana kat nota awak tu satu muka surat ni. Masa editing dia tertinggal. Okay. So yang ini dia senang je sebenarnya. Cuma saya risau masa derivation tu awak pening. Tak apa. Masa derivation awak just try to take as much as you can. Tapi nanti senangnya sebenarnya nak apply. Alright. Okay. So tadi asalnya equation stationary wave kita ada Y is equal to A cos kx sin omega t. Okay. So untuk pengetahuan awak, okay, sebenarnya equation ni dia terbahagi kepada dua tau. Okay, bahagian cos kx ni, okay, dia akan bagi awak information, okay, when will node and antinode happen. Bukan pula, nampak tak saya benda where, di mana, x.
Okay, kalau awak tengok dia in a function of x iaitu distance kan. So maksudnya dia akan bagi awak information berkenaan di mana ni x kan. Di mana node dan antinode akan berlaku dalam awak punya stationary wave. Okay. So bahagian yang kedua yang ini sin omega t ni, nampak tak dia in a function of t, time. So meaning that it will give you information berkenaan dengan when, bila masa will your node and antinode happen. Nampak tak perbezaan dia? Okay, kalau in a function of x iaitu distance, dia akan bagi awak information berkenaan dengan di mana. Kat mana? Okay, kat mana node awak tu akan berlaku dan antinode tu kat mana akan berlaku. Okay, tapi kalau equation yang ada t, so maksudnya masa lah kan. So dia akan bagi tahu awak bila masa node dan antinode tu berlaku di dalam stationary wave awak. Basically that is the idea of this equation. So apa yang saya maksudkan kan? Contoh, awak ada stationary wave. Okay. Stationary wave. Okay. So contoh paksi awak adalah paksi X. Ni X. Ni paksi Y. Okay. Lepas tu dekat sini kita ada node, kita ada antinode. Ni node lah kan. Ni antinode, ni antinode, ni antinode, ni antinode. Okay, so ni A pertama, A kedua, A ketiga, A keempat. Ni mungkin A kelima. Ikutlah berapa banyak A yang ada kat situ. Lepas tu yang ni kat tengah ni dia adalah node. Okay, so maksudnya dia node pertama kat situ, node kedua, node ketiga, node keempat. Okay. So contoh soalan tanya, okay, dekat mana node pertama berlaku? Okay, so maksudnya dia nak minta awak value X ni lah. Dekat mana value X tu? X untuk node pertama sama dengan dekat mana? Itu yang dia nak maksudkan kat situ. So apa yang perlu guna adalah kena guna equation yang derive daripada sini. Okay, tapi kalau dia tanya bila masa node pertama tu berlaku? Okay, so maksudnya dia nak T time untuk node pertama tu dekat mana? Okay, so maksudnya equation yang perlu guna ambil bahagian yang ada T. Okay, so macam mana application dia kita tengok kat bawah ni. Okay, so ni dia cakap lah kat sini A cos kx. Okay, macam tadi saya dah pecahkan kan cos kx tu. Okay, determine the amplitude for any point along the stationary wave. So this formula, we call it, kita dah tengok dah tadi, formula ni adalah bersamaan dengan amplitude formula, iaitu formula amplitude at any point yang kita dah tengok tadi kan, kita ada 3 equation amplitude kan. So ni tadi yang equation number 3, kalau perasan lah. Okay, so it value depend on distance. Ni macam ni lah. Okay, tapi nak secara mudahnya nak faham macam saya terangkan. Equation ni dia akan bagi awak information berkenaan dengan dekat mana node dan antinode berlaku. Okay, tapi equation yang ini, okay, it will give you dekat determine the time for node and antinode to happen. Okay, so maksudnya dia akan bagi tahu awak bila masa node dengan antinode ni akan berlaku dalam awak punya stationary wave. Macam tu lah basically. Okay. So this is the derivation. Okay, so basically first kita akan tengok kepada antinode dulu. Okay, and then this is A cos kx, kx maksudnya kita nak kaji when the antinode happen. Okay, maksudnya kita nak tengok antinode dulu antinode happen. So dekat kolom yang kedua ni adalah T kan, in a function of time. So maksudnya kita nak kaji where, when. Salah. Tengok saya salah lagi. Sorry. X, when. Where, ambil kau. Where. Okay, T masa kan, when. Okay, jangan confuse macam saya. X tu distance, maksudnya di mana. So T adalah time, bila masa. Okay, so basically that is the idea lah. So siapa dekat nota dia mungkin boleh screenshot ke apa kan. Okay, so derivation dia start dekat sini. Okay, oleh kerana sekarang kita nak kaji berkenaan dengan antinode. Okay, iaitu antinode awak tahu dia adalah the point with the maximum displacement kan, iaitu yang the highest point of your stationary wave. Okay, so maksudnya kita kena jadikan the whole thing here, okay, kepada amplitude, value amplitude. Okay, so bila kita jadikan macam tu and then we rearrange the equation, dia akan jadi equation macam ni. Okay, cos kx is equal to 1. Okay, tugas kita sekarang, okay, kita nak cari satu value, okay, yang mana yang membolehkan cos something sama dengan 1. Kalau awak tekan calculator, cos berapa sama dengan 1? Rasanya?
Yes, cos 0. Okay, so maksudnya bila cos inverse 1, okay, dia dapatlah cos 0 kat sini. Okay, kalau tekan calculator lah kan, cos inverse 1 dapat 0. Okay, tetapi kita memerlukan lebih value. Sebab apa? Sebab 0 ni hanya bagi awak value berkenaan dengan antinode pertama. Contohlah dalam graf kita tu ada 5 antinode. So meaning that we need another 5 values so that kita boleh kaji dekat mana lagi antinode tu berlaku. Okay, so maksudnya kita kena cari value yang ini, value yang ini, value yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan seterusnya. It depend on how much antinode that we have. Okay, so maksudnya untuk cari value yang seterusnya ni tak ada masalah, senang je. Paling penting sekali awak kena tahu starting value dia berapa, iaitu kosong. Cos inverse 1 sama dengan kosong. And then value kawan sebelah-sebelah dia tu awak tambahkan saja semua by pi, 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 pi. So dapatlah value kat sebelah-sebelah tu. Okay, so bila awak value-value atas tu awak generalizekan dia. So kalau perasan dekat sini, ni kosong, ni 1 pi, 2 pi, 3 pi. So bila you generalizekan equation value atas ni, dia akan jadi value macam ni. Okay, yang kosong, 1, 2, 3 tu, kita labelkan dia, generalkan dia sebagai value m, and then pi pi tu pi lah. Okay, so lepas tu where m will be equal to value kosong, value 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Seberapa banyak antinode awak ada. So bila awak rearrange, so awak akan dapat x is equal to m pi over k. Lepas tu awak tahu value k, equation dia adalah yang ini, 2 pi over lambda. And then you substitutekan k ni ke sini, so dia akan dapatlah equation yang bawah ni. Okay, so x will be equal to m over 2 lambda. So this is when, okay, this is where your antinode will happen in your stationary wave. So equation dia awak perlu guna adalah equation yang kotak ni. Ini equation yang penting sebenarnya. Yang atas tu hanyalah derivation dia sahaja. Okay. Lepas tu satu lagi benda yang awak perlu ingat. Okay, yang saya highlight kan yang awak kena ingat Nanti cuba balik check dekat awak punya formula sheet tu ada tak value ni. Okay. So untuk antinode ini adalah value x equation dia. Okay. Dan benda yang paling penting awak kena ingat adalah value m ni. Dua kotak turquoise ni kena ingat. Okay. Alright. So contohlah dia minta awak x untuk antinode pertama. Okay, macam dalam gambar tadi kan. X untuk antinode pertama berapa? Okay, so maksudnya equation yang boleh guna adalah m over 2 darab dengan lambda. Tapi m tu value apa? So untuk antinode pertama, you akan gunakan value m yang pertama yang ini, kosong. So maksudnya substitutekan kosong per 2 darablah dengan lambda. So nanti akan dapat kosong. Okay, so lepas tu contoh dia minta awak antinode yang kedua pula. So x antinode kedua is equal to, contoh dia minta, saya pandang kat sini Contoh dia minta antinode kedua pula. X untuk antinode kedua. Okay, so equation yang sama, equation antinode untuk x juga, iaitu m over 2 darab lambda tu. Tapi dekat m tu you gunakan value yang kedua, iaitu 1. So maksudnya 1 per 2 darab dengan lambda. So that is where your antinode kedua happen. So dapatlah value berapa cm nanti. Okay. So contoh kalau x yang ketiga, antinode yang ketiga, so value m tu you substitute value yang ketiga iaitu 2. Macam tu lah. So nanti dia akan jadi 2 per 2 darab lambda. So nanti you dapatlah value dia berapa. Macam tu. Okay, that is how we use the equation. Jelas tak setakat ni? Okay ke? Ke tak okay? Any question? Okay. Okay Alright. Okay, good. Okay. So contohlah yang ni, bawah ni dia dah substitutekan kat awak. Okay, contoh dia substitutekan value pertama kosong, so dapatlah kosong. Value kedua dia substitutekan yang kedua, dapatlah lambda over 2. Value ketiga dia substitutekan 2, dia substitute 2 kat sini, so dapatlah lambda. So value ketiga dia substitute 3, so dapatlah 3 per 2 lambda. Okay, so maksudnya dekat sinilah yang berlakunya awak punya antinode, iaitu dekat x is equal to 0, dekat lambda per 2, dekat lambda 3 lambda per 2. Okay, so bila awak dapat macam tu, okay, contoh awak dah substitute kan, and then you get that value untuk x. Okay, apa yang awak boleh nampak daripada situ? Sekejap saya lukis. Okay, contoh kita ada stationary wave. Okay. Okay, yang ini paksi x, yang ini paksi y. Okay, so awak rasa at x is equal to 0, value kita sekarang dapat antinode
Okay, sebab apa? Sebab kat sini kata x is equal to 0, value yang dapat adalah dekat antinode. Okay, so maksudnya sekarang, starting point awak punya stationary wave mestilah berada pada keadaan antinode. Okay, so maksudnya dia dekat sini. Dia berada dekat amplitude. Dia berada dekat sini. And then, saya tukar warna lain. Okay, so wave awak akan jadi macam ni. Starting point dia mesti dekat amplitude. Sebab apa? Sebab kita dah kaji bahawa at x is equal to 0, dia akan menghasilkan antinode. Okay, so macam tu. So maksudnya wave awak akan menjadi macam ni lah pattern dia. Dia start dengan amplitude. Okay, so alright, saya nampakkan. Okay, so saya nak awak nampak bahawa yang dekat sini ini adalah antinode pertama. Ini adalah antinode kedua. Ini adalah antinode ketiga, antinode keempat, antinode kelima dan seterusnya lah. Okay. Biasanya dia ada 5 je lah, tak ada sampai banyak sangat. Okay. Lepas tu yang bawah tu adalah node pula. Yang ni adalah node pertama. Ni adalah node kedua. Ni adalah node ketiga. Ni adalah node keempat dan seterusnya. Okay. Ni node kelima. Okay. So apa yang awak dapat dekat sini? Okay. Awak dapati bahawa bila awak dah substitutekan dengan value-value M tu, okay, antinode pertama berada dekat kosong. Okay, so betul lah kita dah lukis dekat kosong kat situ. So antinode ketiga dia akan berlaku dekat lambda per 2. So maksudnya antinode kedua, kita tengok antinode kedua kat sini kan. Kita tukar warna. Antinode kedua yang ini, ni antinode kedua. So maksudnya value dekat sini, X awak adalah bersamaan dengan lambda per 2. Itu yang dimaksudkan dekat sini. Ni adalah antinode kedua. Ni adalah antinode pertama. So antinode ketiga yang ini. Okay, maksudnya ini adalah value antinode ketiga kan. So maksudnya X awak adalah bersamaan dengan lambda. Okay, ni adalah value antinode keempat. Okay, so maksudnya value antinode keempat kat sini. So value dekat sini adalah bersamaan dengan 3 lambda per 2. So itu yang nak disampaikan kat sini lah. Okay, so nampak tak? So bila dia substitutekan value-value tersebut dengan menggunakan value M yang dia dah tetapkan dekat sini, so automatically awak akan dapat bentuk graf yang macam ni. Okay ke? Okay tak sekat ni? Okay. Nampak tak? Okay. Saya nak nampak lah. Okay. Tapi jangan pening. Saya risau pening ni. Yang penting awak kena tahu X apa equation dia dan dalam X tu ada M. M apa value dia. Okay. Sebab nanti kejap lagi kita akan ada N pula. Okay. So itu untuk antinode, untuk kita cari di mana, where will your antinode happen. Okay. So kolom yang kedua, derivation dia sama saja. Okay. Tapi kita gunakan equation yang berbeza lah. A sin omega t. Okay. Kita gunakan bahagian omega t tu. Sama dengan amplitude lah. Sebab kita nak kaji pasal antinode lagi. Okay. So kita rearrange and then kita cari sin inverse 1. Sin inverse 1 kalau awak tekan calculator awak akan dapat pi over 2. Okay. So maksudnya starting point kita pi over 2. Okay. So tapi kita memerlukan lebih value. Sebab apa? Sebab kalau pi over 2 tu dia hanya bagi awak information berkenaan bila masa antinode pertama saja berlaku. Okay. Tapi dalam graf saya, contoh yang graf saya lukis ni, kita ada berapa antinode tu? Kita ada 5 antinode kan? Kita ada 5 antinode. So maksudnya value-value kat sini pun mesti kena ada 5 juga. Okay. So senang je. Saya cakap benda yang paling penting awak kena ingat the starting point dia je. Starting point senang. Awak just sin inverse 1. Itu sin cos inverse 1. And then member sebelah dia tu, you just tambah by pi. Okay, maksudnya pi over 2 tambah pi dapatlah 3 pi per 2. Tambah lagi pi dapatlah 5 pi per 2. Tambah pi, tambah pi, tambah pi. Sama je konsep yang dia. Okay. So nanti bila awak buat macam tu, you generalizekan equation macam tadi. Okay. Kalau awak perasan yang kita boleh factorizekan dia pi over 2. Okay. And then yang nombor 1, 2, 1, 3, 5 dan seterusnya tu kita generalizekan dia dengan value M. N. Okay. So bila kita generalizekan equation dia, dapatlah equation bawah tu. Okay. N pi over 2. Okay. So where N will be equal to value 1, 3 and 5, 7, 9, 11, 13, 15. Okay. So basically kalau awak perasan beza dia, M adalah semua value dia tapau. Tapi N adalah value-value yang ganjil. Tu je konsep dia. M, all value. Okay, maksudnya dia start daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai bila-bila. Okay, tapi value N adalah odd value. Itu key dia lah.
Okay, so nanti cuba tengok dalam formula sheet awak. Dia bagi equation, dia bagi tak value M dengan N sekali. Kalau tak diberi, maksudnya awak kena tahu bahawa M value adalah semua value. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai bila-bila. Okay, value N adalah odd numbers punya value. Iaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya lah. Okay, value-value ni dia dapat daripada yang ni lah tadi. Yang dia factorizekan tu. Okay, so bila dah rearrange and then you cari T berapa and then you substitute omega is equal to 2 pi over T. So dapatlah equation yang bawah ni. Okay, so maksudnya untuk antinode berlaku, ini adalah equation dia dekat bila masa T berapa antinode berlaku. Okay, so contoh T is equal to N over 4 period. Okay, where N will be 1, 3, 5. So contoh soalan lah minta. Okay, soalan minta when will your first antinode happen? Iaitu T antinode pertama sama dengan berapa? So maksudnya equation kita N over 4 darab period. Lepas tu N value tu kita carilah value N yang pertama sekali iaitu value 1. Okay, so kita substitute lah 1/4 darablah dengan period. So nanti dapatlah berapa second kat sini. Okay, so contoh soalan yang kedua dia minta when is your second antinode happen? So, maksudnya dia minta siapa tak tutup? Siapa tak tutup? Siapa tak tutup mic tu? Jasmine, Atira? Buka Korea je. Okay, ke Jepun? Okay, so T yang kedua, contoh soalan minta when is your second antinode happen? Okay, T second antinode. Okay, so maksudnya equation yang sama, N over 4, equation yang kotak ni, N over 4T. Okay, tapi N awak tu, awak substitute value N yang kedua, second value. So dapatlah 3/4 darab dengan T. So nanti dapatlah value S berapa. Macam tu, value second in second lah biasanya. Okay, so macam tu. So equation yang perlu ingat adalah equation T tu dan juga value N awak. Value N. So senang je nak ingat. Ingat M, semua value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya. N value adalah odd numbers. Tu je. Okay. Alright, so settle yang tu. Any question tak? Okay ke? Tahu tak cara, dah tahu kan? Nampak kan cara nak apply equation tu macam mana? Okay. Terima kasih kan? cikgu. Alright. Okay, so tak apa, nanti kita try tengok soalan. Okay, yang ini pula. Okay, dia nak kita kaji bila masa dan di mana node pula untuk berlaku. Tadi end node. Okay, so sekarang node awak tahu kan, dia adalah point minimum displacement. Maksudnya dia berada dekat tengah-tengah. Kalau awak tengok graf tadi tu, okay, saya lukis graf baru lah. Okay. Untuk graf. Okay, ini contohlah awak punya stationary graph. Okay. So maksudnya dia nak kita cari pula value dekat sini berapa. Yang ni pula. Tadi kita dah study pasal antinode. Sekarang kita nak cari pasal node pula. Okay. Contoh ni Pak CX. Dia nak carilah value X tu berapa. So ni adalah node pertama. Yang ni adalah node kedua. Ni adalah node ketiga. Ni adalah node keempat. Okay. So cara dia senang. Okay, tadi perbezaan dia. Tadi equation kita bersamaan dengan A. Sekarang ni equation kita bersamaan dengan 0. Okay, sebab apa? Sebab node tu adalah dekat minimum displacement. Okay, so maksudnya kita kena carikan bahagian ni sama dengan kosong lah value dia. Okay, so bila kita rearrange and then kita cari cos inverse kosong sama dengan berapa? 1. Okay, cos inverse kosong 1. Pi over 2 je Okay. So bila kita cari cos inverse kosong, okay, bersamaan dengan berapa yang boleh dapatkan macam mana? Cos inverse cos berapa yang sama dengan kosong? Kalau tekan kalkulator, sekejap, cos Okay, yang ini
dia nak awak cari cos berapa bersamaan dengan kosong, sama dengan konsep dia tadi. Okey, iaitu pi over 2. So bila kita dapat depan ni pi over 2, okey, so value yang sebelah-sebelah dia ni senang je, iaitu kita tambahkan dengan pi. Yang penting kita tahu value depan ni berapa. Okey. So bila kita dah dapat equation macam tu, so kita generalizekan equation dia. Okey, macam tadi lah, sama je step dia. Okey, bila kita generalizekan, kita akan dapat n darab dengan pi over 2 where n will be this value. 1, 3, 5. Nampak tak? N adalah value-value yang odd numbers. Okay. So, bila kita rearrange, so kita dapatlah X kita adalah bersamaan dengan N over 4 darab lambda. So this is equation untuk X bagi node tu berlaku. So contoh soalan minta, when is your first node happen? Okay, so maksudnya X N pertama. Okay, so equation yang boleh guna adalah N over 4 darab dengan lambda. So ingat, n value yang pertama adalah 1. Okay, so maksudnya substitute dengan 1. Macam tu je. Okay, pelaksanaan dia sama saja, cuma derivation dia je macam pening sikit. Okay, so maksudnya macam tu. Okay, so bila dia dah masukkan, dia dah substitute kat awak, okay, sampai 1, 3, 5 ni, so dia akan dapat kat sini lah. So maksudnya lambda per 4 ni adalah di mana berlakunya node pertama awak, yang ini adalah di mana berlakunya node kedua awak, yang ini adalah di mana berlakunya node ketiga awak, dan seterusnya lah kalau substitute dengan value-value yang lain. Okay. Alright. So maksudnya dekat situ nanti value dekat bawah ni, okay, adalah bersamaan dengan, sekejap saya lukis warna lain. Kat sini adalah lambda per 4. Okay, sebab dia adalah node pertama. So node kedua berlaku dekat 3 lambda per 4. So maksudnya dekat sini 3 lambda per 4. Okay, lepas tu node ketiga berlaku dekat 5 lambda per 4. So maksudnya kat sini adalah 5 lambda per 4. Itu yang nak dimaksudkan kat sini lah. Basically, okay, itu adalah value-value ni. So macam tu je. So equation dia berbeza tapi cara pelaksanaan dia sama. Alright. So sama juga dengan kolom yang seterusnya ni. Okay, bila kita jadikan semua ni kosong, so awak akan dapat value ni lah. Okay, sin inverse kosong dapat kosong, and then member sebelah ni you just plus by pi sahaja. So nanti awak dapatlah value m ni berapa semua. And then kita generalizekan equation, dapat yang ini. Okay, lepas tu rearrange, so dapatlah equation yang bawah ni. Ni equation dia. Okay, so nanti macam biasalah untuk node berlaku bila masa, so first node berlaku kat mana. So substitute je m over 2 period. Okay, so first value for m adalah 0. So maksudnya 0 bahagi dengan 2 t. So untuk first node tu berlaku adalah dekat 0 second. Macam itulah basically. Okay, so that is the idea how we can use the equation. Okay tak sekat ni? Okay. Okay, tak nampak lagi kot pelaksanaan dia kan? Sebab tak buat question. Okay, so I give you 1 minute lah untuk familiarkan dengan equation tersebut. Okay, lepas tu nanti kita try buat soalan je. Okay. Alright. Okay. So any question tak setakat ni, okay ke? Okay, so benda yang paling penting awak kena ingat equation dah. Sekejap. Equation yang ni. Equation dalam kotak tu je sebenarnya yang penting pun.
Sekejap saya padam yang mana tak berkaitan ni. So equation kena ingat yang ni. Ni untuk note, dua ni untuk note, satu untuk x function, satu t function. And this is a value that you need to remember. So n, m value tak apa. Ingat je kalau equation tu ada n, maksudnya dia adalah odd numbers n dia. Okay, tapi kalau equation dia ada m, dia start dengan kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua ada. So dengan equation yang ini. Okay. Alright. Ni je yang kotak-kotak ni je yang penting. Okay, so nanti balik cuba tengok balik pula. Nanti awak cuba try check dekat awak punya formula sheet tu ada tak value m dengan n tu. Okay, and then you tahu tak dia ada bagi tahu tak ini adalah equation untuk anti-node, ini adalah equation untuk node. So kalau tak ada maksudnya you memang kena ingat lah. Okay, alright. Okay, settle. Okay, so let's look at the question. Okay. Okay, so first. Okay, so sekarang ni dia bagi awak equation. The stationary wave is represented by the following expression. Okay, so this is the equation. Y is equal to 15 cos 0.55 x sin 5 pi t. Okay, and then your Y iaitu displacement dengan X awak iaitu distance awak dalam cm, and then T awak dalam second. So determine the three smallest value of X where X must be greater than 0 that is correspond to nodes. Awak rasa dia nak apa ni? Rasanya? Siapa ada idea? Rasanya dia nak apa? Any suggestion? Any opinion? X dekat node. X dekat node. Okay, pandai. Okay, so maksudnya dia nak tanya kat awak. Okay, dia X dekat node tu 3X dekat node yang pertama tu apa? Basically lah. Okay, tapi dia bagi condition kat sini. Maksudnya X value awak tu mestilah greater than 0. So kalau awak ada value X sama dengan kosong, you need to find the fourth value lah. Okay, sebab apa? Sebab contoh kita dah dapat 3 value kan? Sebab dia minta 3 value yang pertama ni. Tapi value pertama kita kosong. Maksudnya value tu tak valid sebab soalan kita minta value X yang lebih besar daripada kosong. So maksudnya we need to find the fourth smallest value lah. Yang keempat tu berapa? So baru ada cukup 3 value yang lebih besar daripada kosong. Basically macam tu lah. Sebab student selalu boleh bagi jawapan, cuma dia tertinggal condition soalan tu. Dia tak follow condition soalan. Jawapan dia betul tapi soalan dia ada condition dia sendiri. So you need to follow condition juga. Okay? So contohlah gambar kita macam ni. Okay, kita punya wave macam tu. Okay, saya suka suggest kat student untuk lukis gambar wave awak, stationary wave. Supaya awak nampak sebenarnya. Okay, contoh ni wave kita lah. Okay, so apa yang diminta tu, okay, ini adalah kita punya antinode pertama, ini adalah antinode kedua, ini adalah antinode ketiga, antinode ketiga. Ini adalah our fourth antinode. Contohlah saya lukis 4 je. Okay. So lepas tu yang kat bawah tu kita label lah. Ini. Ini adalah node pertama. Ini adalah node kedua. Ini adalah node ketiga. Ini adalah node keempat. Okay. So sekarang ni dia minta kita, sorry saya lupa paksi pula. Okay, contoh ni paksi X. Ni paksi Y. Okay. Alright, dia minta kita what is the three smallest value of X that correspond to your nodes. So meaning that dia nak kita cari value yang ini node X yang pertama, ini node X yang kedua, ini node X yang ketiga. So maksudnya kita kena cari value 3 yang pertama tu. So itu yang dimaksudkan dengan soalan ni lah.
Okay, so senang je. Kita gunalah equation yang kita dah ada untuk nodes dan in a function of distance. Okay, so back to the equation. Okay, kita tengok formula node and then formula yang ada x. So x is equal to n4 over n4 lambda. Okay, so maksudnya x untuk node yang pertama is equal to n over 4 darab lambda. Where n kita, tapi ingat value n apa? Saya dah cakap tadi. Odd number. Yes, excellent. Value n always odd number. So maksudnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya lah. Okay. So kita nak cari n yang pertama. So maksudnya kita akan gunakan value n yang pertama. So substitutekan 1/4. Tapi masalah kita pula datang, kita tak ada lambda. Rasanya lambda dapat daripada mana? Rasanya? Yes, bila dapat equation macam ni, kita boleh terus compare dengan general equation. Okay, so y is equal to a cos kx sin omega t kan. Ni equation general untuk stationary wave. So maksudnya sebelah x adalah k. Okay, so sebelah x adalah k. So maksudnya sebelah x adalah k yang inilah. Okay, so that will be your k. Okay, dan sebelah t adalah omega. So that will be your omega. Macam tu je. Okay, so maksudnya k kita dah ada value. So k, contoh saya lukis k kat sini sama dengan 0.5 pi. At the same time, you know that k is also equal to equation 2 pi over lambda kan. So maksudnya 0.5 pi. So bila kita rearrange, lambda kita adalah bersamaan dengan 2 pi bagi dengan 0.5 pi. So sama dengan berapa? Is it 4? Yes, 4 cm lah kan lambda kita. So substitute lah dalam equation kita 4 cm. Okay, so dapatlah 1 cm. So that is your first x untuk node tu berlaku. So maksudnya x yang pertama, node yang pertama berlaku dekat x sama dengan 1 cm. Okay, so maksudnya 1 cm tu dekat sini lah. Okay, so maksudnya 1 cm kat sini. Okay, so ni x saya dalam cm, saya lupa nak tulis. Y saya pun dalam cm. Okay, so itu satu. Okay, so lepas tu tugas kita cari yang kedua dan yang ketiga. So x untuk node yang kedua pula berlaku kat mana? So equation yang sama, lambda. Cuma value n kita gunalah value yang kedua iaitu 3. Okay, so 3 bagi 4 darab dengan lambda tadi 4. So dapatlah 3 cm. So that is your x for second node. Okay, so maksudnya dekat second node, value dia adalah sama dengan 3. So maksudnya kat sini adalah 3 value x dia. Okay, macam tu. So lepas tu teruslah proceed dengan x nodes yang ketiga. Okay, so n yang ketiga adalah 5. So substitute lah 5 dekat n tu. Okay, so 5 bagi 4 darab dengan 4. So dapatlah 5 cm. That will be your distance for nodes untuk yang ketiga. Okay, so maksudnya dalam graf ini adalah yang kelima. Okay, kadang-kadang dia suruh lukis. So maksudnya you need to show when is your x, when is your node berlaku, when is your anti-node happen dekat dia punya paksi tu. Okay, so settle. So now dia tanya pula berkenaan dengan anti-node. Okay, so bila dia tanya anti-node, kita tengok equation untuk anti-nodes dan juga x. Okay, yang inilah. Yang ni. Alright, m over 2 lambda. So n over 2 lambda. Okay, so x untuk anti-node pertama, equation dia adalah n over 2 darab lambda. Betul ke? Saya pun tak hafal. M over 2 darab lambda. Okay, so m tadi value dia apa? Siapa ingat? N dah odd. Even numbers. Yeah, okay. It doesn't necessarily even number. It's all numbers. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia semua. Okay, dia bukan even dia semua. M adalah semua numbers tapi N hanya pada odd numbers. Itu yang you kena ingat lah. Okay, jangan keliru. Jangan ambil yang even saja. Dia semua nombor. Okay, untuk M adalah semua nombor. Okay, so untuk X A yang pertama, so kita ambil lah value M yang pertama. Okay, 0/2 darab lambda tadi 4. So kita dapat 0. So awak rasa value ni valid tak untuk kita bagi jawapan? Valid ke tak?
Tak. Tak, yes, tak valid. Sebab apa? Sebab ini condition soalan. Soalan tadi nak minta kita value X yang lebih besar daripada kosong. Okay? So maksudnya kita kena cari value lain. Dia tak nak value yang kosong. Yang ni ha. Okay? So kita kena cari next value apa. Macam tu lah basically. Okay, so kita seterusnya kita jangan putus asa. Kita cari antinode yang kedua. Okay, so maksudnya kita ambil value M yang kedua lah. So saya terus substitute M sama dengan 2 over 2 darab dengan 4. So kita akan dapat 4 kat sini. Betul ke? Salah. M1. Kita akan dapat 2 lah kan? Okay, so kita akan dapat 2 kat sini. Cm. Okay, so this is your X when your second antinode happen. Okay, at 2 cm. So lepas tu tu value tu valid sebab dia besar daripada kosong. So X yang ketiga, antinode yang ketiga. So kita substitutekan value N yang ketiga iaitu 2 per 2 darab dengan 4. Okay, so dapatlah 4 cm. Okay. So untuk yang seterusnya, antinode yang keempat, kenapa kena cari 4? Sebab apa? Sebab yang first one tadi dah tak valid. So kita kena cari 3 value yang lain. Okay, sebab soalan minta 3. Okay, so kita kena bagi 3 juga. So the fourth value is 3. So will be 3 over 2 bagi darab dengan 4. Okay, so 12 bagi 2 dapat 6. Okay, so this is the answers. Alright. So maksudnya antinode pertama berlaku dekat kosong, antinode kedua, ketiga, keempat berlaku dekat 2, 4, 6 macam tu. So dari segi label, so dia boleh dah buat kat sini. So sama dengan kosong, antinode pertama kan berlaku dekat kosong. Antinode kedua berlaku dekat, dia kata tadi 2 cm. Okay, ketiga 4, 6. So samalah, betul lah. Maksudnya value awak tak pelik lah dekat sini. Okay, maksudnya dia ada continuation. Contoh tiba-tiba awak kira antinode kedua awak dapat 7 kat sini. Maksudnya tak ada value, maksudnya value tu tak macam pelik kan, 7 di antara 1 dengan 3. So maksudnya salah lah dari segi calculation awak. So you kena check balik. Okay. So value dia macam tu lah. Alright, settle dah. Okay. So okay tak setakat ni? Okay ke? Okay, cikgu. Okay. Senang je kan? So bila you dapat grab that equation, senang je nak apply. Okay. So last. Bukan last lagi. The amplitude of particle at x is equal to 0.5, 1.2, 2.2. Okay, so sekarang ni dia nak minta awak amplitude of a particle at any point, at this random point throughout your stationary wave. So you rasa kita nak guna equation apa? Equation amplitude ada 3 tadi. A, 2A ataupun yang ada A cos kx ataupun 2A cos kx. Yang mana? Rasa-rasanya. A cos kx. Yes, excellent. Ni equation yang, kan kita ada 3 equation there ni. Amplitude of equation amplitude kita ada 3. So kita guna point yang ketiga ni. Okay, iaitu amplitude at any point in our stationary wave. Okay, at a random point lah basically. Sebab dia bagi kita point yang random je macam ni. So maksudnya untuk yang pertama, amplitude bersamaan dengan A cos kx. Okay, value A kita dah ada tak rasa-rasa? Value A dah ada kan? Yang atas ni 15. yes, good. Okay, 15. Okay, value K pun kita dah ada 0.5 pi. So tak ada masalah lah. Okay, nak cari value dia. So 15 cos K tadi 0.5 pi. Okay, X you substitute je value yang dia nak. That random point tadi. So cuba kira dapat berapa? Dapat tak dapat tak 0.5, dapat tak 10.6? Miss yang 0.5 pas darab 0.5 tu dalam radian kan? Yes, dalam radian. Okay. I got 0. You got 0? Okay, saya rasa sebab salah tekan calculator. Okay, cuba kan macam ni, bila dapat case macam ni, first thing that you need to do is you settle this first. Okay, maksudnya you darabkan 0.5 pi, darab 0.5 dulu, baru you darab dengan cos. Baru dah dapat jawapan. Betul tak? Cuba try. Okay, terima kasih cikgu. Okay, yang penting dalam radian first lah. Sebab kalau nampak kita punya trigonometry part ni dalam pi,
Mesti kena tukar pada mode region. Kalau guna degree salah. So 0.5 pi darab 0.5 saya dapat pi over 4. Pi over 4. So baru boleh darab macam tu. Dapat kan 10.6. Dapat. Okay, good. Excellent. Okay, so you proceed number 2, number 3 dengan step yang sama. I'll give you 2 minutes. Ingat chapter 9, 10 dia senang. Cuma hati-hati dengan mode calculator awak. Jangan tukar pada degree. Sayang nanti salah semua. Kamu dapat ke? Dapat Okay, good. Alright, so kalau tak ada masalah kita proceed sikit and then after that kita break 5 minit and then kita terus sikit lagi je. Okay. Sebab kalau ikutkan this week kita dah kena habis chapter 10. Okay. Alright, okay. So question yang seterusnya ni, transverse wave travel along a stretched string at a speed of v is equal to 80 meter per second and the frequency will be 200 Hz. Stationary wave produced on the string. So determine the distance between two adjacent nodes. Okay, so yang ni, my suggestion is always to draw your graph. Kalau tak, macam susah nampak sikit. Okay, so draw stationary wave. Okay, nak stationary wave kita start dekat amplitude biasanya. Bukan biasanya lah, memang syllabus kita akan start dekat amplitude. Okay, sebab apa? Sebab dari derivation kita dah belajar tu, kosong adalah anti-node kan. So maksudnya ini memang wave kita lah. Okay. Make sure yang dekat pertembungan dia tu dekat equilibrium point anggaplah wave saya ni sempurna. Okay, so dekat sini adalah faksi X, dekat sini adalah faksi Y. Okay, so sekarang ni awak ada wave macam ni. Dan ini adalah awak punya antinode pertama, antinode kedua, antinode ketiga, keempat dan seterusnya lah. Salah. Okay, and then kat bawah tu macam biasa, node. Okay. Because sekarang ni, dia minta awak cari what is the distance between two nodes. Okay, so maksudnya contoh dalam gambar ni dia minta between node kedua dengan node pertama. Awak rasa apa yang awak boleh buat? Rasanya? Any idea? Wavelength. Wavelength. Is it wavelength? Ke kita kena cari X N kedua tu kat mana, N pertama kat mana, kita tolak? Ya cikgu. Macam tu kan? Okay. So maksudnya tugas kita sekarang, kita kena carilah X yang kedua, node kedua ni berlaku dekat mana, X yang node pertama ni berlaku kat mana, and then kita tolak dia. So barulah kita dapat the distance between those two nodes, right? Okay, so maksudnya dia adalah node kan? So kita tengoklah equation untuk node. Okay, node. Tadi dia tanya distance. Dia tanya distance. Kalau dia tanya time, maksudnya you refer pada equation T. Kalau dia tanya distance, you refer pada equation X. Okay. So X node. Okay, so kita tengok equation kita tadi. X untuk node N over 4 lambda. Okay, so maksudnya untuk node kedua, untuk node pertama dulu lah. Okay. X untuk node pertama adalah N over 4 darab dengan lambda. Ingat, N adalah odd number. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okay, so kita nak cari first node. So we need to substitute N, the first N lah. Okay, maksudnya 1 over 4 darab lambda.
Lambda nak cari mana? Kita ada V, kita ada F. Boleh ke jadi lambda? Rasanya. Guna apa? Tapi ingat equation speed. Velocity of the speed. V sama dengan F. F apa? V sama dengan F? F lambda. Yes, excellent. F lambda. Okay, this is the equation for wave speed. Okay, so maksudnya daripada situ kita dah ada V, kita dah ada F. So bolehlah kita cari lambda. Okay, lambda bersamaan dengan V over F. So V dah ada 80, F dibagi 200. Ingat kalau 80 tu dalam cm, you need to convert it into SI unit first. Sebab you are dealing with frequency dalam Hertz. Hertz tu SI unit. So meaning that semua kena dalam SI unit. Okay. So 80 bagi 200 dapat berapa? Kosong 0.4. Thank you very much. Okay. 0.4 okay, meter. Okay, sebab kita dah meter kan. So 0.4 meter. So darablah 0.4. So dapatlah jawapan. 0.4 bagi 4 0.1 meter. Okay, so that is your first node happen at 0.1 meter. So we need to find the second nodes happen. So kita gunalah N yang kedua. Okay, substitute N yang kedua 3/4 darab dengan 0.4. Dapat berapa tu? 0.3? Is it? Yes, okay. So dia minta distance di antara dua node tersebut. So kita minus lah. Xn yang kedua minus X distance X yang pertama. Distance N yang pertama sama dengan 0.3 minus 0.1. So dapatlah 0.2 meter. That is the distance between second node and first node. Okay. Dah dapat jawapan. Okay, lepas tu soalan B, dia minta kita between nodes and antinodes. Okay. Alright. So contohlah awak nak buat between dia kata node and antinode nearest to it. Okay, so sekarang tadi kita dah ada dua value nodes kan, iaitu N1 dan juga N2. So maksudnya sekarang ni tugas kita cari je lah satu je value antinode. Okay, antaranya yang paling mudah sekali awak tahu antinode pertama X awak bersamaan dengan kosong. Okay, ataupun nak kira pun boleh. Okay, contoh kita nak kira X untuk antinode pertama, equation dia kalau awak tengok antinode atas, equation X tu yang ini. Okay, M over 2 lambda. So maksudnya M over 2 darab dengan lambda. M ingat dia adalah semua number. Okay, so kita nak cari M yang pertama. So maksudnya kita substitute dengan kosong lah. Okay, so kosong bagi 2 darab dengan 0.4. So dapatlah kosong. Okay, so maksudnya soalan minta kita cari distance di antara dua nodes dan juga antinode yang sebelah dia kan, yang paling dekat dengan dia. So kita bolehlah guna yang ini iaitu value node pertama dengan antinode pertama yang ini. Okay, so maksudnya X node 1 minus dengan X antinode pertama. Okay, so sama dengan node pertama tadi kita dah dapat value dia dekat atas iaitu 0.1. Okay, antinode pertama yang ini kosong. So dapatlah 0.1 meter. Okay, boleh tak? Alright tak alright? boleh. Alright. Alright, okay. Boleh kan? So simple je. Yang penting you kalau tak nampak kan, lukis je stationary wave ni. Barulah you boleh nampak sikit. Okay, kalau you tak lukis susah juga nak imagine. Alright, okay. Okay, so I think kita rehat sekejap. 5 minit. And then after that kita sambung lagi satu subtopik and then dah settle lah. Okay, 5 minit rehat.
Okay, dah kembali ke? Ya cikgu. Dah. Sikit lagi. Okay. Okay, this one. Okay, so 10.3. Second last subtopic kot. Third last subtopic. Okay, so sound intensity. Okay, intensity is defined as the rate of sound energy flow per unit area or power per unit area. Okay, so kalau you baca kat sini rate of sound energy, so meaning the energy over time lah kan kalau rate. Okay, and then dibahagi pula dengan area. So maksudnya E over T, the whole thing bahagi dengan area. So dapatlah equation intensity yang ni. Okay, it's from the definition of intensity lah. So basically the idea of intensity ni adalah, contoh kalau dalam chemistry, awak belajar pasal concentration of a solution, right? Okay, meaning that kepekatan macam generally macam kepekatan satu-satu cair tu. Okay, so macam dalam ataupun kepekatan asid, so maksudnya semakin pekat asid tu semakin strong lah asid tu kan. Okay, tapi dalam benda-benda yang kita tak nampak, antara contoh sound, antara contoh lagi medan magnet ataupun cahaya. Okay, sebenarnya diorang ni pun ada kekuatan, maksudnya ada certain part diorang kuat, certain part diorang tak kuat. Maksudnya bila bahagian yang kuat tu kita panggil lah dia it's a strong intensity of sound. Okay, kalau bahagian yang lemah kita panggil low intensity of sound. Macam contoh chapter semester 2 nanti awak akan belajar berkenaan dengan medan magnet. Kalau dah belajar pun dalam SPM, kalau medan magnet yang kalau awak taburkan serbuk magnet tu dekat magnet yang paling banyak dia pergi, maksudnya serbuk magnet yang paling tebal, maksudnya medan magnet kat situ kuat kan. Tapi kalau kita tak gunakan serbuk magnet tu, kita tak nampak pun medan magnet tu kuat ke tak. Okay, so maksudnya untuk benda-benda yang tak nampak macam tu, untuk kita measure dia punya kekuatan, kita panggil dia sebagai intensity lah. So that is the analogy of intensity. Okay, so equation untuk intensity adalah the rate of energy, it is the rate of sound energy over area. That specifically goes for sound intensity. Okay, maksudnya energy of sound bahagi dengan time, bahagi dengan lagi area. So ataupun kalau ingat lagi, recall balik chapter 5, E over T, itu energy over time, is also equal to power. Okay, so maksudnya jadilah equation kat sebelah ni. Okay, and bahagi A. Ingat A ni bukan amplitude, A ni adalah area. Okay, I sound of intensity and E will be the sound energy. A will be the area perpendicular to the direction of the sound propagation, and T will be time, P will be your sound power. Okay,
So area dekat sini, suka saya nak ingatkan, biasanya kita akan menggunakan area of a spherical. Sphere, area of spherical, but area of sphere. Area of sphere adalah bersamaan dengan 4 pi r square. Okay, so maksudnya area dekat sini, kebiasaannya kita akan gunakan equation yang ini. Okay, highlight kan. Sebab apa? Sebab dipercayai, okay, kita tengok dekat bawah tu, explanation dia, yang ini. Okay, a sound, okay, bila saintis buat kajian, dia dapati bahawa sound wave tu flow out from a source in all direction. So hence it is three-dimensional wave and is said to be a spherical wave as shown in figure. So contoh you imagine, you ada satu speaker kat sini, okay, and then kawan you, contoh speaker pun kat tengah ni lah, okay, you ada dua orang, you dengan kawan you duduk dalam distance yang sama dari speaker tersebut. So contoh distance you dengan kawan you dekat sini lah. Okay, so contoh sini ke sini, distance dia 2 cm. So kat sini ada awak. Okay, sini dekat sini pun maksudnya dalam line yang sama pun 2 cm lah kan. So sini kawan awak. So maksudnya awak dengan kawan awak akan dengar sound intensity yang sama. Sebab apa? Sebab awak punya distance, awak dengan kawan awak punya distance from source of disturbance, source of sound tu sama. Okay, melainkan kalau kawan awak tu duduk dekat sini pula. Maksudnya distance dia lagi jauh. Okay, so maksudnya dari segi intensity, awak dekat sini akan dengar intensity sound yang lagi besar berbanding dengan kawan awak yang jauh dekat sini. Okay, so maksudnya selagi awak ada distance yang sama daripada source of sound, tak kisahlah awak dekat mana pun, utara, selatan, timur, barat, yang penting distance awak ataupun R awak, kita panggil R lah, distance daripada source of sound ke point awak tu sama. Okay, maksudnya awak akan dengar intensity sound yang sama. Okay, tapi kalau awak jauh sikit, maksudnya ada distance yang jauh sikit daripada source of sound, awak akan dengar intensity sound yang berbeza lah. Okay, so bila macam tu, hasil kajian tu, dia dapati bahawa sebenarnya sound kita ni, dia punya pattern wave tu adalah spherical wave. Okay, dia bukan sinusoidal macam tu contohnya lah. Okay, dia sinusoidal dia sebenarnya, tapi dia punya serakan dia tu secara menyeluruh macam tu. Okay, so bila dia macam tu, so maksudnya wave awak tu travel macam ni lah. Okay, so area kita dari segi definition tadi adalah, apa kau tengok tadi, area adalah area perpendicular to the direction of sound propagation. Okay, so contoh you ada wave tadi kan, dekat tengah ni adalah speaker kat tengah ni, and then ada bunyi lah kan, bunyi bergema ke apa. So kalau dapati bahawa that is the direction of wave propagate away from the source lah kan. Okay, so dia akan macam seolah-olah dia tu passing through a circle punya path. Okay, sebab apa? Sebab dia imagine bahawa sound tu adalah sebenarnya satu bentuk wave yang spherical, dia travel to in all direction. So at a certain point, kalau kita tengok dari jauh, masa sound tu travel, okay, dia travel dalam keadaan maksudnya dia travel tu macam seolah-olah dia bulat tau, bulat yang besar makin besar bila dia travel lagi jauh. Okay, so sebab tu dalam kita punya area tadi tu, kita menggunakan area sphere. Okay, sebab apa? Kita percayai bahawa the area that is passing through by the wave propagation adalah bentuk sphere. Macam tu lah basically. That is the idea that scientists dapat lah. Okay, so sebab tu dekat bahagian A tu, kebiasaannya kita akan gunakan 4 pi r. Melainkan dalam soalan kata, wave awak tu travel dalam kotak. So kotak kan bentuk dia, a box is a cube. So maksudnya you kenalah measure mungkin area of rectangle ke, area of square ke, apa ke. Okay, so it depend on question. Tapi kalau soalan tak mention apa-apa berkenaan dengan area, so area yang awak perlu gunakan adalah 4 pi r square. Okay, area of sphere. So lepas tu there are two factors that can affect your intensity. The first factor is about amplitude. Okay, intensity is directly proportional to the square of the wave amplitude. Okay, so macam awak tahu bahawa wave kita adalah bentuk macam ni lah kan. Okay, so semakin besar wave, maksudnya kalau kita tengok secara logik pun, wave yang macam ni dengan wave yang macam ni, dari segi energi awak dapatkan, awak macam dari segi energi dia, mesti awak tahu yang amplitude lebih besar ni, energi dia lagi besar. Okay, berbanding dengan wave yang amplitude dia kecil macam tu. Okay, so maksudnya dari segi intensity, dia adalah directly proportional with amplitude. Okay, so maksudnya semakin besar amplitude, semakin besarlah awak punya intensity of the wave. Okay, so contoh siapa yang biasa handle PA system dekat sekolah kan,
kan kita ada controller untuk kita kuat ataupun kita slowkan sound kita. Okay, so maksudnya kita bermain dengan amplitude of the sound wave. Okay, so kalau kita tinggikan amplitude, maksudnya intensity yang didengar daripada speaker tersebut ataupun PA system tersebut akan kuat lah. Kalau kita gunakan amplitude yang rendah, so intensity sound yang terhasil akan jadi lagi rendah. Okay, so relationship dia macam ni. I is directly proportional with amplitude square. Ingat, A yang ini pula amplitude. Dalam equation tadi, A dia adalah area. Okay, ni factors amplitude. Okay, so second factors adalah distance from the source. Okay, so tadi dari segi equation I is equal to P over A kan. Dalam A tadi kita ada 4 pi R square. Okay, so dari segi relationship kita dapati I is directly proportional with 1 over R square. So jadilah relationship macam ni. Okay, dia terhasil daripada equation intensity tadi. Okay, so awak juga perlu draw graph. Okay, so contoh kalau dia minta awak draw graph I against I A square, dia adalah directly proportional kan. So maksudnya inilah graph awak. Dia ada direct relationship. Okay, tapi kalau soalan minta awak draw graph I versus A sahaja, so you need to draw a graph function untuk A square tu function, graph function macam mana? Okay, dalam matematik saya rasa dah belajar tak graph function? Tu belum? Dah tak? Dah kan? Dah. Yes. So maksudnya A square tu quadratic punya graph. So kalau quadratic punya graph, bentuk dia macam ni kan? Okay, tapi kita tak nak macam U, kita nak bahagian ni je. So jadilah graph yang macam ni. Okay, graph yang macam ni. Sebab kita in a function of A square tadi. Okay, so itu untuk A square. Untuk yang radius, okay bukan, sorry. R tu bukan radius R tu adalah distance daripada source of sound awak. Okay. So dia relationship dia kan 1 over R square. So kalau belajar matematik, function, graph function untuk R square adalah yang ini. Okay. So tapi dari segi 1 with 1 over R, dia direct relationship. So maksudnya dia straight dulu. And then kalau soalan minta awak draw graph I against R, barulah awak keluarkan graph function yang 1 over R square. So dapatlah graph macam ni. Okay. Alright. So itu yang penting lah, antara yang penting. Ini lah, okay, itu je. Okay, so untuk intensity awak perlu ingat graph, awak perlu ingat factors, awak perlu ingat equation. Itu yang ada power dengan energy tadi. Okay. Alright. So okay tak setakat ni? Okay. Okay kan. Okay, so kita try sikit buat soalan. Okay. A loudspeaker radiates sound wave uniformly in all directions at distance 5 meter. The intensity of the sound is 0.35. Calculate the power. Okay, so sekarang dia bagi kita distance, dia bagi kita intensity. Okay, distance R, simbol dia. Sekarang dia minta kita power. So back to our equation, I is equal to, tadi kita ada power, kita guna yang power lah. Okay, power over area kan. Okay, so power kita dah dapat, area pun dah ada. Power kita nak, okay, dia dah bagi kita intensity. So senang lah. Okay, kita rearrange the equation. P is equal to I darab A. Okay, I dah diberi 0.35. Area saya cakap guna 4 pi R square. R will be the distance from source of sound to your points. Okay, so maksudnya dia dah bagi 5 meter lah kat sini. Okay, so masukkan saja value. Dapat tak value 110 watt? Darab dengan 5 square. Saya dapat 109.96. Lebih kurang lah kan 110. Betul tak? Yes. Ya, cikgu. Okay, good. Okay, and then what is the sound intensity? I at a distance of 7 pula. So sama je equation dia. So dia minta sound intensity. I is equal to P over A. So just now we already have the power. So we use the same power. Tapi sekarang masalah kita adalah dia tukar kita punya R pula. Okay, so power kita ambil power sebelah 110 4 pi. R kita distance yang baru iaitu 7 square. Berapa intensity?
0.179. Excellent. Thank you very much. Okay. Intensity ingat formula dia. Kalau tak ingat, ingat balik equation P over A. Okay, iaitu power area adalah meter square. So maksudnya per meter square. Okay. Alright, settle. Alright, last sekali. Last soalan. Okay, a small source emits sound wave with a power output 80 watt. Find the intensity of 3 meter from the source. So maksudnya kita ada R, kita ada power. So dia minta intensity. So tak ada masalah saya rasa. Okay. So P over 4 pi R square. Cuba masuk value dapat berapa intensity awak. Dapat 0.707 ke? Yes. Dapat kan? Ke tak dapat? Dapat kan? Okay, good. Alright. Okay, settle. So seterusnya, at what distance would the intensity be 1/4 as much as it is at R3? So maksudnya dia minta sekarang ni dekat distance berapa kita punya sound intensity tu bersamaan dengan 1/4 daripada intensity yang kita dapat dekat question A ni. Okay, so maksudnya antara benda yang you boleh buat apa ya? Okay, okay. So intensity yang kedua adalah 1/4 daripada intensity yang pertama. Okay, so contoh intensity yang baru iaitu intensity yang kedua is equal to 1/4 daripada intensity yang pertama yang kita dapat dekat question A. Okay, so contoh saya guna B lah. Ni question B, ni question A. Okay, so cuba kita kira 1/4 adalah bersamaan dengan I untuk intensity daripada A tadi 0.707. So that will be your intensity untuk situation B lah. Okay, so berapa tu? 1/4 1.77. 0.77. Tak. Yes. Okay, so that will be your I untuk second situation. Okay, at what distance? Tapi dia minta distance. So maksudnya you kena pecahkanlah equation awak tadi kepada equation yang ada distance. Okay. Okay, equation kita power kita dah ada kan? Okay, power dah ada. Okay, so maksudnya dekat sini I is also equal to P over A is equal to 0.177. Okay, so lepas tu kejap at distance. Okay, so sekarang ni power kita still boleh guna power yang diberi sebab dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap power tu berubah ke apa. So kita boleh guna power daripada soalan. Okay, itu 80. So kat sini 80 and then area tu 4 pi R square yang baru iaitu RB. Okay, kita nak cari 0.177. Okay, so cuba cari RB tu dapat tak? Berapa? Saya dapat 5997. Sama ke? Jawapan dia berapa? Oh, jawapan dia 6 cm. Betul lah. cm.
Kejap. cm ke meter? Meter. Sebab jawapan salah jawapan dia dalam meter sebenarnya. So ataupun nak buat 6 pun boleh, 6 meter. Dapat tak awak? Dapat? Dapat kan? Ya cikgu. Okay, good. Alright. So last kali, find the distance at which the intensity of the sound is 1 times 10 to the power of negative 8. Okay, so sekarang dia bagi intensity yang baru pula. Dia minta kita cari distance. So tadi equation intensity is equal to power over A. Okay. So sekarang dia bagi intensity yang baru. Tapi power still guna power yang sama. Dia tak cakap apa-apa pasal power, so kita guna power yang sama. Okay, kita nak cari R. So A kat sini, kita rearrange lah P over I. Okay, so dalam A kita ada R kan? Okay, so P over I. So R square bersamaan dengan P over I bahagi dengan 4 pi. Berapakah R awak? P 80. I tadi 1 darab 10 kuasa negatif 8. Itu darab 10 kuasa negatif 8. Okay, bagi dengan 4 pi. Sama dengan berapa R? Saya dapat 25231. Jawapan dia berapa? Betul lah. Dapat kan? Dapat. Alright, good. Okay, so tu je. Okay, any question tak? Nanti next class kita masuk ni seterusnya. Any question? Tak ada. Okay semua okay? Okay cikgu. Okay, good. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, I think that's all for today. So thank you for your time, okay? So see you guys tomorrow, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.